Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في هذا فيديو ستضرب مجموعتي هرطقة في عصر التابعين وتأثيرها على الإسلام. أولا سأقدم كل عدوى في مجموعتي، وهي محمد نجم الدين بن محمد أكمل، محمد معز الدين بن عز الدين، محمد نجم الدين بن زهري، Ana Muhammad Lutfi Aiman bin Zuraidi. Baiklah, kita pergi kepada mukadimah untuk tajuk ni, iaitu penyebaran ajaran sesat pada zaman tabi'in. Mula kita kena tahu apakah itu ajaran sesat dalam masalah dia hartakot lah. Okey, saya bagi ayat dalam masalah ayu ta'alim yu'addiha muslimun aw ghairu muslimin ma ad-du'a bana at-ta'alim Mubadiyah ala tu'allim al-Islam. Maksud dia kat sini, ajaran sesat ni dapat kita definisikan adalah sebagai satu ajaran yang didukung oleh orang Islam sendiri atau bukan Islam, dengan mendakwa bahawa ajaran tersebut berlandaskan ajaran yang betul, atau dia kata ajaran yang Islam sebenar, sedangkan ajaran tu bertentangan dengan sumber utama iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta dia juga bertentangan dengan ijma', qiyas dan juga bercanggah dengan pendapat ahli sunnah wal jamaah. Okey, now al-hartakot. Okey, kat sini kita tahu jenis ajaran yang muncul lah pada zaman tabi'in, iaitu Al-Khawarij, Syiah, Murajja'ah, Al-Qadariyah, Al-Jabariyah, Al-Mu'tazilah. Jadi Al-Amil, apakah faktor muncul ajaran sesat ni? Ini faktor umum saja. Baiklah, yang pertama, wujudnya golongan yang memang membenci Islam dan nak menghancurkan Islam, iaitu ghairu mas'ulun min haqa'i al-Islam. Golongan-golongan yang benci Islam, musuh-musuh yang ingin meruntuhkan ajaran Islam. Mereka tak nak ajaran Islam ni terus meluas lah, sebab adalah unsur-unsur dalaman dia. Macam kita tahu pada zaman khalifah lagi muncul golongan-golongan yang nak menghancurkan Islam ni. Okey, yang kedua, minasala amin nasa al-khatilah min hadis Nabi, iaitu golongan ni tidak bertanggungjawab terhadap fakta-fakta mengenai Islam dan mudah menyandarkan sesuatu hadis kepada Nabi Muhammad. Maknanya golongan ni langsung tak cakna lah, maknanya dia pakai ambil je, pakai sekut jalan je apa-apa hadis yang muncul. Mereka tak ikut dah hadis tu sahih ke, hadis tu boleh ikut ke, dan mereka juga berhujah hanya dengan akal semata-mata. Baiklah, kita pergi kepada bahagian definisi. تطور البدعة في عصر التابعين. تطور علم التوحيد في زمن الخلفاء الراشدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في عهد الخلفاء أول والثاني لم يكن لدى المسلمين الوقت لمناقشة أصول الدين، لأنهم كانوا مشغولين بمواجهة العدو ومحاولة الدفاع عن وحدة الأمة ووحدتها. لم يكن هناك فرق في مجال الإيمان، يقرؤون القرآن ويفهمونه دون البحث عن التقويل للآيات التي يقرؤونها. إنهم يتبعون أوامر القرآن ويبتغون أني وهي يصفون الله بما يصفه بجلال الله عندما يصادفون آية مطابعة يؤمنون بها يترك معناها Allah. Di zaman tabi'in terdapat 4 perkembangan: Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah dan Kharamiyah. حركة الخوارج التي تغفر الكبائر. الحركة الشيعة مقسمة بحيث أن أكثرها تطرف يقول على هو تجسد الله. بالإضافة إلى ذلك ولدت حركة المرجئة التي تقول أنه لا شيء
يمكن أن يؤثر على الإيمان اتجاه الكرامية الذي يقول إن الله في الخلق. أسس هارون الرشيد بيت الحكمة، وظف علماء لترجمة جميع الأعمال المعروفية من جميع الحضارات. بدأ العالم الإسلامي في المواجهة تحديات من الفلسفة الغربية الكافرة. تطور البدعة من عصر التابعين. الشيعة طائفة موجودة بناء على القصة السابقة. Syiah merupakan satu mazhab ataupun kepercayaan yang berlandaskan kisah lampau. Sejak berkurun lamanya, golongan-golongan yang berpegang dengan mazhab Syiah ini telah mewariskan satu dendam terhadap golongan ahli sunnah wal jamaah. Yatimmu istiqaq asy-Syiah min hizbun siyasi, thumma yatimmu tadminuha fi adad saghir minal umur allati tantawi 'alal muqtaqidat ad-diniyah. Pada awalnya, Syiah hanya tercetus dari sebuah parti fahaman politik, tetapi kemudiannya telah dimasukkan sedikit demi sedikit unsur-unsur yang melibatkan kepercayaan dan keyakinan agama. Hal ini telah berlarutan menyebabkan ada sesetengah golongan yang sanggup mengambil kesempatan untuk melakukan pentafsiran nas dan juga dalil yang memberi kepentingan semata-mata untuk politik mereka. Pada mereka, usaha-usaha yang telah dilakukan tersebut dapat mengukuhkan lagi kedudukan parti politik mereka, sehinggakan ada yang berani menghasilkan nas-nas baru yang dapat menyokong fahaman politik yang mereka bawa. Seterusnya, tafaqamat al-masyakil as-siyasiyah lil muslimin ba'da wafat an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi permasalahan politik bagi umat Islam pada ketika itu menjadi lebih teruk setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahaman politik mereka pada ketika itu dilihat lebih cenderung kepada ikutan emosi dan nafsu semata-mata. Golongan ini juga telah menjadikan isu kepimpinan warisan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun Ahlul Bait dalam sistem pemerintahan politik yang mereka bawa. Yang kedua, Al-Khawarij. Ja'at bidayah majmu'ah Al-Khawarij min ansar Sayyidina Ali bin Abi Talib allazi ghayaru ra'ayhum lahiqqan wa qatalu killal al-janibin. Bermulanya wujud golongan Khawarij ini adalah berasal daripada pengikut-pengikut yang telah menyokong Sayyidina Ali bin Abi Talib untuk dijadikan sebagai khalifah. Tetapi mereka kemudiannya bertukar fikiran dan bertindak untuk memerangi Sayyidina Ali sendiri dan golongan Muawiyah. Dengan kejadian tersebutlah wujudnya satu golongan yang diberi nama Al-Khawarij, iaitu mereka yang telah keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Kana zuhur Al-Khawarij qadiyah siyasiyah tatawwarat fi ma ba'da ila mas'alah imaniyah. Jelaslah bahawa kemunculan awal golongan yang dinamakan Al-Khawarij ini adalah dari isu politik yang kemudiannya dibawa ke arah kepercayaan agama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengeluarkan perintah bahawa akan ada ganjaran bagi mereka yang berjuang menentang golongan Khawarij dan juga akan mendapat pahala bagi mereka yang membunuh mereka. Inilah yang akan berlaku kepada golongan-golongan yang menganut ajaran-ajaran sesat sehingga kini. Alhamdulillah, insyaAllah yabda'u fad min surat Nahl ayah 100. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Mafhumnya, pengaruhnya hanyalah terhadap orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang yang mempersekutukannya. Menurunkan Allah ayat ini kepada orang yang mengikuti ajaran sesat ataupun mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Lima asar التعليم محركة إلى الإسلام من زمن تابعين إلى إسلام يومنا هذا. تنقسم إلى 3 أقسام.
farad, mujtama' wal hukumah. Wahid, kita akan masuk kepada fard, iaitu individu. Jadi hunaka su'ut tafahum baina muslimin, berlakunya tidak ataupun ketidaksefahaman antara umat Islam. Yang kedua, al-ghazal wa idafah syariah wa syariah islamiyah sahihah, bertentangan dengan ajaran dan apa yang diajar oleh Islam itu sendiri. Yang ketiga, taksim baina muslimin, iaitu berpecah belah antara umat Islam. Dan yang terakhir adalah hunaka kazibuhu didul hukum ahkam Islamiyah, maksudnya berlaku tokok tambah dan pengubah suaian dalam hukum ahkam Islam. Isnain, mujtama', ini masyarakat. Apa yang berlaku kepada masyarakat adalah ta'rid li ilmu ibadah, maksudnya terpengaruh dengan ajaran sesat oleh individu yang tersesat itu sendiri. Yang kedua adalah maqabil Quran wa sunnah, yang ini bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah semestinya. Dan yang terakhir adalah qabilul ta'khur khassa baina atfal, maksudnya mudah pengaruh kepada kanak-kanak yang tidak tahu apa-apa, maksudnya, dan mereka akan mudah terpedaya dengan ajaran sesat ini, kerana ajaran sesat ini tidak akan pernah berputus asa bagi memasukkan ataupun masuk orang lain. Dan yang terakhir adalah hukumah, iaitu kerajaan ataupun negara. Apa yang berlaku pada negara terhadap ajaran sesat ini? Ja'ala min sa'bi alal hazbi mukafah ta'alim munhariqa ala nifaq wasi'. Ini menyebabkan runtuhnya sebuah empire ataupun sebuah negara, dan termasuk kepimpinan, pendidikan dan sebagainya, kerana ia bertentangan dengan apa yang diajar oleh Islam. Lalunya kita boleh nampak ajaran sesat ini melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti mencederakan diri dan sebagainya, yang boleh menyebabkan negara mundur. InsyaAllah itu saja daripada saya. Terima kasih. Kita pergi pada penutup al-khatimah. Awalan, pertama sekali, kesimpulan daripada tajuk ni, kita dapatlah mengetahui sebab berlakunya ajaran sesat dari sejarah dia, pembentukan ajaran sesat tersebut. Sebabkan kita dapat mengetahui ni, maka kita tahulah kebanyakan ajaran sesat ni menyeleweng daripada Islam. Dan ajaran ni banyak muncul selepas kewafatan Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab masyarakat melihat dakwaan sebagai Nabi atau Rasul pada masa tu adalah sebagai bentuk ajaran baharu, dan mereka ni buat begitu sebab untuk dapatkan pengikut, nak dapatkan kedudukan, harta, pangkat. Sebab pada masa tu kita tahu masyarakat Arab hidup dalam kelompok atau kabilah semula, mana ketua atau pemimpin kelompok kabilah biasanya individu yang ada pengaruh. Jadi ketua dia buat dakwaan. Sebagai contoh, mereka mengaku bahawa mereka adalah Nabi yang seterusnya. Tapi pada masa tu Khalifah Abu Bakar kan, dia membenteras golongan-golongan tersebut. Okay, seterusnya, Qadariya ala janibu afkar al-hartaqa allati tatarrat munzah ayyam at-taba'. Okay, maka kesimpulan seterusnya, sebabkan kita mengetahui bagaimana perkembangan ajaran sesat tu, secara umumnya kita dapat tahu ajaran sesat seperti Syiah ni bagaimana dia berkembang. Maka kita dapat berhati-hatilah dengan cara dia menyebarkan ajaran mereka. Terakhir, umat Islam ni kenalah sentiasa mengingati bahawa Islam ni adalah sebuah cara hidup yang lengkap dan meliputi segala urusan kehidupan manusia. Maka umat Islam kena letak dalam fikiran mereka bahawa Islam ni dah sempurna. Baiklah, itu saja daripada kumpulan saya. Sekian. Terima kasih.